Tahu lah dia. Artinya ada dirinya. Artinya ada dirinya pada zatnya Ta'ala yang hidup. Oh. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى أصحابه الكرام التابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وللوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله بسم الله الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته في الدارين آمين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Kata musannaf rahimahullah, iaitu sifat yang sedia adanya. Sifat bukannya zat. Pengkhususan sifat dan penggunaan sirah lafaz sifat dalam ilmu tauhid alal itlaqnya iaitulah sifat ma'ni. Bukan sifat yang lain, iaitulah sifat ma'ni. Dan bila sebut bahasan sifat, kita kena keluarkan daripada perbahasan yang berkaitan dengan zat. Sebab tu dhabit di sini kata iaitu sifat, bukannya zat. Sebab apa? Perbincangan mengenai zat sudah selesai dalam perbahasan nafsiyah dan juga salbiyah. Habis dah. Kenal tak lagi zat? Kenal. Tak kenal, mengaji lagi. Allah yarham Tok Ujiman Guak Payang, ulama tauhid Kedah. Apa dia kata? Orang baru mengaji, hampa jangan tulis apa? Haram tulis. Habis ke mana? Ambil faham dulu. Saat lagi aku kata lagu lain, hampa tulis lagu lain. Jadi fitnah atas aku. Kita hak mengaji lemah dah, mengaji, tulis sebagai ingatan dan tambatan ilmu. Ingat dan tambah ilmu
sebagai untuk murajaah. Untuk murajaah. Nak murajaah. Untuk bincang, untuk faham. Tulis boleh bincang. Tulis boleh faham. Sebab apa? Orang panggil apa? Ulang kaji untuk faham dan ingat. Tu. Ni tu Ustaz Noh sebut baru ni, minggu lepas. Dia sebut. Dia marah, Tok Imam marah. Tu. Takut kita salah dalam tulis. Tak gaduh kata bukannya zat pun tak apa. Tapi bila kata iaitu sifat bukannya zat, sebab apa? Perbahasan tentang sifat habis dah. Tentang zat habis dah. Nafsiyah faham. Salbiyah kena faham gila. Dua-dua tu membicarakan tentang zat Allah. Bukan cerita hakikat zat, tapi kriteria, ciri-ciri macam mana nak faham zat. Banyak ke? Tak, 6 ya. Bukan banyak. Nak ambil ayat sembahyang, berapa syarat dia? Berapa perkara yang membatalkan dia? Sembahyang, syarat sah lagi. No. Syarat sah dengan syarat wajib lain daripada syarat sah. Syarat wajib lain, syarat sah lain. Banyak fiqh. Tapi tauhid tak banyak. Walaupun tak banyak, tapi payah nak faham. Kata Allah yarham Tok Guru ni itlaq lah, ala itlaq lah. Kalau orang Kedah dia faham lah. Kata Allah yarham Tok Guru ala itlaq Tok Haji Saleh. Apa dia kata? Orang yang mengaji ilmu tauhid dan dia boleh duduk istiqamah dalam ilmu tauhid, orang tu adalah orang yang dapat pilihan dari Allah Ta'ala. Tu kata tu. Mai tang sifat dia tanya. Hang faham ke mana sifat? Nah, jenuh jawab. Mai istilah zat. Nak faham ke mana zat? Hang faham ke mana zat? Tu. Sebab apa? Setiap ilmu ialah faham. Faham. Lepas tu ingat. Tu. Sejam setengah Ustaz Noh boleh tiang. Sejam setengah ceramah. Wih, rupanya sakan. Ceramah pun sakan. Tu. Kata musannif rahimahullah, iaitu sifat yang sedia adanya. Apa dia sedia? Boleh kita pakai azali, azalun, azaliyun, azalan ma la yazal. Ada 4 istilah di situ. Azalun ma la yanqati'u, azaliyun ma la awwala lahu, ma la yazal ma awwala lahu. 4 istilah. Apa dia? Ma la yanqati'u. Bila kata ma la yanqati'u, az-zat, 'ala al-itlaq az-zat was sifat. Zat dan sifat. Atas itlaq zat dan sifat. Bukan sebut zat saja, dah. Atas itlaq sebut zat sekali dengan sifat. Tak payah duk asing. Sifat apa? Sifat makni. Sedia. Apa makna sedia? La yanqati'u, la ibtida'. La tidak ada ibtida' permulaan lahu untuknya. La yanqati'u, kerana kita ada yang qati'u. Inqita'an. Yang inqita'an. Tinggal tak qat'an ya. Ada. Kena lenyek dengan tayar lori baru qat'an. Kalau la yang qati'u inqita'an, yang tu bermakna dulu kita tak ada, setelah kita dilahirkan baru kita ada. Tapi kalau qat'an hak tu bersepai kena tayar lori pada muka. Kan? Hak tu qat'an. Tu. Bercerai orang panggil. Bahasa Kedah kata bersepai. Sedia tu makna dia. Semua sifat sedia. Kerana apa? Sifat ikut zat. Bila zat sedia, sifat pun sedia. Maka sifat ikut zat. Bila zat tu bersifat dengan azalun ataupun azaliyun ataupun azalan, maka sifat tu juga azalun, azaliyun, azalan. Bukan ma la yazal. Ma la yazal tu kita. Pasal apa? Mati. Kena tayar lori bersepai. Kan? Tu kita. Allah dah. Kenapa? Azaliyun.
Itu istilah azali. Ada dalam kitab tu. Boleh lupa lah. Dalam kitab tu tanda, memang tanda. Azalun, azaliyun, azalan ma la yazal. Istilah dia berbeza tapi bersatu pada makna. Bersatu pada makna hakikat. Hakikinya, tawajuhnya sama makna walaupun sirah dia berbeza. Artinya, arti sedia adanya itu adanya apa? Sifat hayat yang terbahagi, yang termasuk dalam sifat ma'ni, terbahagi kepada 7 bahagian sifat ma'ni. Ada dirinya, ada diri, apa dia? Mawjudatun fi nafsiha, dalam dhabit ta'rif ulama. Sifatun mawjudatun fi nafsiha, diri dia, diri sifat tu ada. Yang ni yang orang takdir, sebahagian daripada kewajipan ataupun i'tiqadi, bangsa i'tiqad mukallaf, dia kena i'tiqad ma'ani, ada diri. Sifatun, satu, mawjudatun fi nafsiha, dua, qa'imatun bimawjudin, tiga, aujabat lahu hukman, empat. Itu adalah sifat ma'ani. Yang pertama, pengkhususan dengan istilah sifatun, bukan zat. Bila kata sifatun, bukan zat. Kedua, mawjudatun fi nafsiha, ada diri dia. Yang ketiga, qa'imatun bimawjudin, ada pada yang ada. Aujabat lahu hukman, tidak bercerai dan tidak berpisah. Bukan aujabat lahu hukman tu salbiyah, maknawiyah. Maknawiyah lain. Aujabat lahu hukman tu bukan makna bagi maknawiyah. Aujabat lahu hukman itu makna bagi makni. Sebab dia takrif makni, bukan takrif bagi maknawiyah. Walaupun sama erti dengan maknawiyah. Kerana maknawiyah itu hal yang tidak ada diri, tak boleh nampak dengan mata kepala, hanya bayangan. Hanya reti, hanya bayangan, hanya kesedaran. Itu maknawiyah. Jangan samakan takrif maknawiyah dengan takrif penghujung pada takrif sifat makni, seperti yang ada dalam Abdul Salam, kalau tak salah saya lah. Lebih kurang tu lah. Mawjudatun fi nafsiha, artinya sedia ada. Sedia adanya tu ada dirinya. Ni kena faham tu. Berapa banyak daripada masyarakat kita yang i'tiqad lagu tu, yang berpegangan lagu tu, yang ada dalam hati dia, simpanan hati dia bekai nak mati, hak tu ada berapa orang? Boleh kira? Disuruh pergi tanya di office. Lebih no, pergi tanya lah, berapa orang yang ada simpan dalam hati dia sifat makni ni, ada diri dia, jazam sungguh dalam hati dia, yang sampai dipanggil makrifah. Makrifah dua. Apa dia dua? Makrifah dua. Apa dia, Din? Makrifah al-jazmu al-muwafiqu lil haqqi. Atau andalilin bukan makrifah. Andalilin penyempurna makrifah. Yang pertama, hang mengaku betul, hang mengaku putih betul. Tu. Itulah pegangan hang, itulah makrifah hang. Datang dalil sebagai apa? Penyokong. Sebab tu kalau kita bahagikan dalam juzuk, kita bahagikan makrifah kepada 3 bahagian, maka perlu ditaswir. Bukan tak tepat, tapi perlu ditaswir, kerana dalil itu bukan syarat bagi makrifah, tetapi penyempurna kepada makrifah. Habis kalau tak ada dalil, sempurna tak? Tak sempurna, sah tak? Sah. Sah tak iman? Sah. Ada dalil sempurna tak? Tak sempurna. Habis dalil tak ada? Ni kita ada dalil. Kita lah ni, masyarakat kita ni, tak kira lah driver lori ke, cikgu ke, kayuh gerek ke, semuanya reti dalil, tapi makrifah tak? Haram tak makrifah? Maka dalilnya terbatal. Terbatal. Dalilnya terbatal. Sebab apa? Sebab apa dalil? Apa guna dalil kalau tak makrifah? Betul tak? Oh, hebat ni. Patut cari cincin tak ada. Semua duduk kat dia. Tak apa, pakai. Tu. Nampak tu?
Bukan dia syarat bagi makrifah, tetapi penyempurna kepada makrifah. Tu. Dalil tu penting tu. Kalau tak ada dalil, tak nama muqallid. Habis pasal apa dalil nama muqallid? Pasal apa tak ada dalil nama muqallid? Pasal dalil tu bukan syarat bagi makrifah. Dalil tu penyempurna jazam, penyempurna bagi apa nama mutabaqah. Iktibar kalamiah dan waqi'. Tu. No? Oh, ingat tu. Lagi katanya, ada dirinya, ada diri tu di mana? Pada zatnya Ta'ala. Nampak Tok Guru dulu karang kitab lagu mana? Dia taruh siap untuk dibuat syarah tu. Kita mampu nak bubuh ayat ke mana? Merapu kona kata. Walaupun ringkas tapi padat. Sebab tu kitab Baqarah ni, saya pun gagah baca ya. Tak berani nak baca, tapi gagah baca lah. Nak baca Aqidatun Najin terbaik sangat. Baca nipis-nipis. Baca nipis sangat lagi orang tak mau mengaji pula. Baca Baqarah pun orang tak mai dak. Hak dia mai pun tak mai dah. Di mana orang tak tahu. Kan? Tu. Tu. Jadi ada tu pada zatnya Ta'ala ni orang panggil qaimatun bimawjudin. Tulis bawah tu. Tu. Qaimatun bimawjudin. Tu. Bila qaimatun bimawjudin tu sekali dengan aujabat lahu kuman. Pasal bila dia duk ada dia bila dia ada diri dia tu di zat, ada saja diri dia di zat, maka tak ada jalan lah untuk kita ceraikan dia. Walaupun kita cerai, sekali-kali tidak tercerai. Tak tercerai, duduk tang tu. Zat dan sifat Allah sekali. Apa dia? Hiya wala huwa. La huwa hiya wala ghairuhu. La huwa zat. La huwa hiya, zat bukanlah sifat. Hiya wala huwa ghairuhu. Bukanlah wala hiya ghairuhu, bukanlah sifat tu lain daripada zat. La wala hiya wala ghairuhu. La wala hiya ghairuhu. Bukanlah zat itu sifat, dan bukanlah sifat itu lain dari zat. Boleh. Pada zatnya Ta'ala yang hidup, ia zat Ta'ala. Dah meja. Dia ambil meja. Tok Niban. Bang kena ambil meja. Yang hidup ia zatnya Ta'ala. Tu. Yang hidup ia zatnya Ta'ala. Ada itulah, ada sambungan dia. Yang hidup ia zatnya Ta'ala dengan dia. Apa dia? Dengan dia. Bawa apa ni? Bawa apa Cak? Lupa. Bawa apa? Bawa banyak jenis kan lah? Bersepakai. Mula besar. Ada banyak. Tu cuma dia bukan ba sababiah. Dan bukan ba ilsa. Wallahu alam. Yakni dengan sebab dia. Kita kata gitulah. Bukan tulis tu sebab tu faham hakiki no. Yakni kod cara dia. Sebab dengan makna kod cara dia. Allah hidup dengan sifat hidup. Bukan Allah hidup dengan ruh macam mana manusia. Allah hidup dengan sifat berhidup. Dengan tu apa dia? Cara sifat berhidup. Ada tak? Ada. Boleh nampak tak? Boleh. Nampak dengan apa? Mata kepala. Bukan Mu'tazilah. Mu'tazilah tak mengaku. Wahabi tak mengaku. Allah di syurga esok nampak Allah dengan mata kepala. Mu'tazilah modern kata nampak dengan mata hati. Bukan nampak dengan mata kepala. Itu Mu'tazilah modern. Bukan boleh pakai ayat tu. Bila kita tekan tanya, tak ada hujah. Dalam kitab disebut Ainul Basar, la Ainul Basirah. Dengan mata kepala tengok, bukan dengan mata hati. Kalau tengok dengan mata hati, hari ini kita boleh tengok. Bukan bayangan, bukan apa nama reality, bukan, tapi tengok dengan mata hati. Nak terjemah dengan bayangan tak boleh. Jihah, ada qadar, ada masa, ada waktu, ada sukat.
Tak boleh. Iaitu artinya dengan sifat berhidup. Dengan dia, artinya dengan sifat itu, sifat berhidup tu. Ya Allah tu ada sifat berhidup dekat dia. Hakikat dia wallahu alam. Tak dituntut atas kita untuk kenal hakikat Allah. Hatta Nabi Musa sendiri, bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri pun berdiam diri, aku tak tahu. Tak tahu bagaimana hakikat. Bukan tengok hakikat. Mana boleh tengok hakikat? Walaupun di syurga boleh tengok. Awak, syurga tu bukan tempat ke? Ni yang Wahabi lawan ni. Wahabi kata kalaulah di syurga boleh lihat dengan mata kepala, bermakna Allah juga jisim. Bukan, hakikat dia tak tahu. Ulama kata tak tahu. Itulah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Keluar daripada ahli sunnah wal jamaah, bukan ahli sunnah. Iktizal selalu lah. Dia jadi macam-macam. Boleh tengok tak? Boleh. Yakin itu? Yakin boleh tengok. Hak tu pun sebahagian daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Berapa orang masyarakat kita yang reti hak tu? Allahu Akbar. Tak tahulah, sia-sia saja hidup atas muka dunia ni. Sia-sia habis umur rugi, esok Tuhan tanya nak jawab apa? Mana masa waktu hang aku bagi kat hang? Mana nilai wang ringgit aku bagi kat hang? Buat apa? Hang beli gerek sajalah. Belilah kitab. Kira beli gerek puluh-puluh ribu, bukan aku nak dengki. Kitab sebuah betul tak? Beli. Sehingga ulama kata jual rumah beli kitab Ihya. Itu nak buat gina, rumah tak ada, tanggung tengah belakang. Jual rumah beli kitab Ihya. Pasal apa? Ganti Quran. Ada Quran tu ada, tak apalah, Quran tu lagu lain. Kan? Jangan duk tanya banyak, tanya banyak. Belapang. Orang kata apa? Nilai masa, nilai waktu, nilai kesihatan, nilai mata, nilai telinga, nilai dengan akal, bukan nilai dengan nafsu. Nilai, ada nilai-nilai dia Allah bagi. Allah bagi dekat kita. Pandanglah dengan kebaikan. Tu. Habis. Ni kalau tanyalah, ya Allah. Kita nak kata, kita nak jawab gina. Nak jawab gina. Nak jawab gina. Kita, mak ayah kita, anak isteri kita, anak-anak kita, adik-beradik kita, Masya Allah. Jawab gina. Tu. Sayang bini boleh beli pulut dakak. Sayang anak beli kereta motor. Beli kereta motor. Sayang laki beli gerek baru kat dia. Mana nilai Allah sayang kita? Nilai Allah sayang kita. Allah tak pernah tarik nikmat mata kita. Allah tak pernah tarik nikmat telinga kita. Jangan sampai Allah Ta'ala murka tarik nikmat mata telinga kita. Padan muka. Padan muka tu bukan doa. Mangkuk 3 suku sungguh. Tak kerti bahasa. Bahasa tu. Habis. Jadi inilah i'tiqad kita di sunnah wal jamaah. Dengan dia artinya dengan sifat itu, yakni sifat hayat sebagian daripada sifat makni itu, artinya yang mengesahkan. Ni tusahihu dalam kitab Arab tu. Sebiji tak lari sebiji tak lari dalam kitab Arab. Orang duk rak kitab Pana'i ni, dia tak berjumpa buku dengan ruah Siapa Ustaz Dim nanti kita, diam bukan bererti kalah. Bukan bererti kalah. Diam bukan bererti kalah. Orang bijak bukan diam bukan bererti kalah. Orang bijak ada masa dan nilai waktu dia. Tu. Kita nak rak ulama. Kita ilmu setara mana tu kepala mak tu Maulana Ihsan tu. Apa saya lagu ni panggil dia main, kita bagi main baca tani siapa? Potong ni pergi bagi ke dia. Abang Maulana Ihsan, kami minta Maulana Ihsan main baca kitab Al-Qur'an ni, kami nak mengaji kat Maulana Ihsan. Tolong hurai Ihsan. Kalau cemuh nak baca banyak-banyak, mai kita nak tebuk poin. Suruh baca. Hurai bawah nanti. Dengan makulat.
Kita nak tojoh biar tembus kepala otak dia. Lagu tu. Boleh lagu tu. Cukup-cukup lah. Sudah-sudah lah. Jangan menimbulkan fitnah dan perpecahan. Yang mengesahkan, yang ni orang panggil tusahihu. Mengesahkan di mana? Yang ni pada kira-kira akal tu pandai kata. Mengesahkan pada kira-kira akal, yang ni mengesahkan supaya kita ini dapat jelas pada fikiran kita. Boleh jadi terang fikiran kita. Adanya bahasan sifat ma'ani, adanya bahasan sifat hayat di dalam sifat ma'ani, bahkan dia sebahagian daripada i'tiqad dan pegangan kita, memudahkan kita ni faham sifat-sifat yang lain. Tu. Memudahkan kita ni faham sifat-sifat yang lain. Yang mengesahkan pada kira-kira akal. Kira-kira ni ta'akul nama dia. Gerakan akal. Harakatun nafsi fil ma'kulat. Itu nama dia. Apa dia? Lupa dah cak. Akal. Harakatun nafsi fil ma'kulat dan harakatun nafsi fil mahsusat. Apa dia? Lupa. Aduh. Ilmu Allah. Lupa. Harakatun nafsi fil ma'kulat itu dinamakan ta'akul. Ketika gerakan hati memikirkan sesuatu, itu dinamakan gerakan akal. Ta'akul nama dia. Untuk mencari natijah jawapan berdasarkan kepada qadiyah-qadiyah tertentu. Tu. Pada kira-kira akal. Jadi yang kira-kira akal ni siapa dia? Orang hidup lah. Waktu hang duk ada akal lagi, waktu hang duk hidup lagi, hang guna akal tu untuk kira. Bukan kira duit, kira Allah Ta'ala ni nak kenal Tuhan lagu mana? Tak. Kira macam mana cara ilmu nak kenal Tuhan. Tu. Kira-kira akal. Hei orang yang berakal, gunalah sebaik-baik akalmu untuk kenal Tuhan. Gunakanlah akalmu untuk kenal Tuhan. Jangan kamu jadi kufur nikmat kepada Allah Ta'ala dengan nikmat akal yang paling besar. Adakah nikmat yang lebih besar, yang lebih besar daripada akal? Bukan kaki, bukan tangan, bukan rupa, bukan telinga, tapi nikmat yang paling besar dalam diri manusia adalah akal. Tok Guru saya kata apa dalam perubatan? Tok Guru saya kata, manusia ini hanya bermula daripada tulang sulbi sehinggalah ke otak. Terbahagi pula kepada 4, depan, belakang, kiri, kanan, yang fungsinya itu hanya ada di jari kita. Depan, belakang ni, otak ni. Kanan, kiri, belakang, depan. Dalam bahasan ilmu dinamakan sebagai akal akal mudrikah, akal mutafakkirah. Mutafakkirah, akal hafizah. Akal hafizah ni permulaan tempat bersambungnya urat tunjang yang bermula daripada hujung tulang sulbi sampai kepada akal hafizah. Ni. Sebab tu tak jadi isu, tak jadi lekeh orang yang tak ada kaki tangan yang dipanggil sebagai orang timun. Sebab apa? Sebab dia adalah manusia. Itulah manusia. Kerana tangan, kaki itu adalah furu'. Sadu dengan tangan, hebat sadu tangan, hebat sadunya kaki. Itu furu'. Apa dia manusia? Akal. Di mana fungsi nilai fungsi akal ni? Daripada tulang sulbi sampai kepada akal hafizah. Itu yang penting. Tu. Itu kata ta'akul. Kata ta'akul tu. Yang kata ta'akul tu guna sebaik mungkin. Akal tu. Dunia pun cari, akhirat pun cari. Tapi Allah kata walal akhiratu khairun laka minal ula. Hang cari lagu mana pun dunia, ada ketika dunia tu Allah bagi dekat hang, ada ketika Allah tahan dunia. Bukan tahan dunia maknanya tak bagi, tapi Allah Ta'ala taruh untuk hang di negeri akhirat. Kerana al-akhirah laka khair minad dunya. Akhirah itu sangat baik untuk engkau daripada dunia. Tu. Sangat baik akhirat tu. Buat apa cari? Buat apa buang masa banyak? Allah, mana nikmat masa yang aku bagi kat hang? Kita nak jawab apa? Nak jawab apa dia? Mampu tak boleh jawab.
farja'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikanlah kami wahai Allah ke dunia. Apa yang kami nak buat, kalau apa yang kamu nak buat sekiranya kamu diberikan, kami nak sedekah. Apa yang kamu nak buat, kami nak menuntut ilmu, kami nak kenalmu, kami nak taatmu. Waktu tu buat apa lah? Tu istilah dikata sebagai kira-kira akal, ta'akul akal. Pada kira-kira akal. Kenapa? Tulis sikit. Orang mati tak ada akal dan tak sah ta'akul dia. Tak pakai. Bukan alam roh lah, ni alam zahir. Kalau dia mangkit sedangkan dia mati, itu mangkit tu dengan apa? Kerana nilai taklif dia ialah hubungan antara roh dan jasad atas muka dunia. Tapi bila alam barzakh, maka nilai dia bukan jasad tapi roh. Adakah roh mati? Roh setengah daripada suatu perkara yang Allah Ta'ala kekalkan sampai bila-bila tak akan mati. Itu dia makan baqa yang muqayyad. Baqa muqayyad, bukan baqa mutlak. Baqa mutlak Allah, baqa muqayyad, roh tak pernah mati. Alam ni biasa-biasa saja pada Allah. Walaupun di sisi akal manusia, macam mana roh boleh balik mai ke dunia tak boleh terima akal, apa lekeh sangat otak. Sedangkan alam Allah Ta'ala ni berapa lapis, berapa tingkat, hang tahu ke? Alam Allah Ta'ala ni, kita ni baru duduk ada di dalam satu palak, baru satu orang panggil apa, satu dimensi. Sedangkan di dalam alam Allah, di bawah Arsyur Rahman, kursi Allah ni berjuta-juta dimensi falak. Kita ni baru duduk falak matahari, falak bintang 7, bintang 11. Kita duduk falak tu. Lepas tu ada lagi tak falak lain? Kita tak tahu ada lagi falak lain. Ada lagi makhluk Allah yang mungkin sama dengan kita. Tapi siapa ketua dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni arah kursi hak lueh ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa dimensi yang ada? Pernah sampai ilmu kita. Astronomi boleh kesan saja, tapi tak tahu apa dia. Sebab tak boleh sampai ke sana. Mana boleh keluar daripada falak matahari, tak boleh keluar. Manusia keluar daripada falak matahari punah. Walaupun dia sampai kepada, walaupun dakwah sampai kepada bulan, langit ketiga, langit pertama, dia dakwah, tapi dia masih lagi duduk dalam falak matahari. Dia duduk dalam falak matahari. Dia boleh kira sahaja melalui kaedah sains. Tu. Sebab itulah hari Isnin dengan hari Khamis ni, Ustaz Nafiah kata Allah Ta'ala sediakan satu cermin yang lueh di langit yang kedua untuk segala roh melihat anak cucu dia yang dia tinggalkan. Sekiranya anak cucu dia bermanfaat kepada agama, maka dia pohon kepada Allah Ta'ala untuk kekalkan. Bagilah umur panjang ya Allah kepada mereka supaya dia berkhidmat dengan Allah, berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tengok jual karipak pun tak laku, Ustaz Nafiah kata mau jual pulut dakak pun tak laku. Ya Allah, tengok budak ni kuih lama, kuih hutang banyak, kuih lama, kuih nikah pun duk jak cerai ya. Anak-anak pun jadi tak tahu Allah, susah hati dia. Ya Allah, kesian, bagi mati buanglah senang. Duk esok boleh pala trailer. Pasal apa? Kayuh kerek. Boleh pala trailer kayuh kerek. Pasal apa? Tok Wan dia duk minta ke dia. Asbab bukan ah? Pada muka. Lain kali mengaji. Nak jual karipak pun kena ada ilmu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Muka kedai. Kan? Ada cara dia. Dia ingat apa Islam ni mengucap 2 kalimah syahadah sembahyang 5 waktu ya. Bodoh piang. Islam ni dikira habis weh. Ingat ilmu Islam ni ilmu apa? Hampa duk bangga apa dengan sains? Sains tu pun mai ikut Islam. Nah, bagi reti siapa yang mendahulukan sains, teknologi moden daripada Al-Quran dan hadis, segala ilmu ulama ni, cakrawala ulama ni rosak akidah dia.
Sikit-sikit sains, sikit-sikit. Sains tu pun main ikut tu lah. Mu buka tengok kitab perubatan Ibnu Sina tu berapa puluh juzuk. 68 juzuk, harga dia 11,000 lebih. Dari mana ilmu perubatan moden ni terbit? Main daripada kitab tu. Daripada mana terbitnya ubat-ubatan moden? Daripada kitab tu. Daripada mana terbitnya perubatan ekstrak? Daripada kitab tu. Dari mana akak kayu? Kitab tu. Bila orang cakap, kata belagaklah, sombonglah, jangan hina kamilah, jangan kecam kamilah, kecam sampai lebak. Aduh, bodoh tu simpan sikit. Jangan memperlihatkan bodoh. Pada kira-kira akal, bagi zat akan bahawa bersifat ia dengan sifat-sifat idrak. Bukan idrak yang ada pada manusia. Nama saja idrak. Tapi idrak di sini bukan idrak hakiki. Idrak di sini nama dia idrak hakiki, bukan idrak lughawi lah. Idrak hak lughawi ni belah kita, hakiki tu belah Tuhan. Apa dia sifat idrak? Sifat makni Allah. Yang punca dia, mabda' dia zat Allah dan sifat hayat. Punca ta'akul. Sebab tu Pana'i dalam kitab dia dahulukan sifat hayat, permulaan sifat makni, menyalahi kitab-kitab kebanyakan. Tu. Bahawa bersifat ia zat Allah Ta'ala dengan sifat-sifat idrak yang dengan dia sifat idrak itu nyata sesuatu. Apa dia idrak tu? Pendapat. Ada dalam Faridah. Ada bahas tak ni dalam Faridah? Biasa tengok dalam kitab Faridah muka surat 18 ke 19 tak? Sifat idrak belah hujung. Ada bahas sifat masalah sifat idrak, pendapat. Ada ni bahasan ni, tak ingat tak? Macam mana aja? Ada? Cuba bagi modal sikit, kot dia terbit. Tak ada modal ni. Tak ada modal kena kecam. Ada. Yang dengan dia dengan sifat idrak nyata sesuatu. Habis. Itu i'tibar syarah. Kalau i'tibar matan tengok. I'tibar matan. Bahawa bersifat dengan bersifat ia yang mengesahkan bagi zat bahawa bersifat dengan bahawa bersifat dengan apa? Ada kurungan dia macam mana matan dia? Matan hak saya cak. Yang mengesahkan bagi zat pada ta'akul kita boleh fikir bahawa bersifat dengan sifat-sifat idrak tu. Hak tu matang kan? Eloknya hak tu matang kan? Bukan dalam kurungan dengan saja, betul tak? Kau macam mana? Tengok kitab ni, kot kitab lama ni pun kadang-kadang sama. Yang mengesah bagi zat bahawa bersifat dengan apa? Dengan sifat-sifat idrak tu. Nampak? Jadi matan kalau ikut kurungan sini dia tak pun nak sesuai, betul tak? Yang mengesah bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat idrak. Apa dia sifat idrak? Tusahihu. Yang kata lagi kita Arab tusahihu mengesahkan bersifat ia akan sifat-sifat yang lain, seperti sifat kudrat. Bila adanya sifat hayat, maka Allah bersifat dengan kudrat. Bila adanya sifat hayat, maka Allah bersifat dengan iradat. Bila bersifatnya hayat, maka Allah bersifat dengan samak. Tu. Bukan idrak kita tu, samak tu idrak tu. Apa dia samak? Samak boleh dengar. Macam mana boleh dengar? Kod sifat pendengar. Pasal apa boleh dengar? Pasal ada sifat pendengar.
Kita pasal apa boleh rasa? Pasal ada sifat pekecak. Pasal apa kita boleh dengar? Pasal kita ada sifat pendengar. Pasal apa boleh nampak? Pasal apa ada sifat pelihat. Hak tu kita. Idrak kalau tu orang panggil sifat-sifat idrak manusia. Ada? Orang panggil ada berapa? Ha? 5 eh. Orang panggil apa? Apa nama ni? Apa dia? Lupa. Ha. Ada 5 anggota zahir, 5. Mata, telinga, lidah, hidung, kulit. Ha, tu bagi sifat idrak kita. Hawasul khamsi. Panca indera yang 5. Yang mengesahkan pada kira-kira akal bagi zat akan bawa bersifat ia Allah Ta'ala dengan sifat-sifat idrak. Sifat apa? Sifat pendapat. Sifat-sifat idrak. Yang dengan dia, dengan sifat idrak itu nyata sesuatu. Nampak? Oi, nyata sesuatu mu nak hurai kat mana? Habis kalau begitu semua inkisah. Apa takluk kudrat nisbah pada inkisah? Mampu nak hurai kat mana oi? Ni nyata inkisah. Setahu kita inkisah ni 3 ya. Yang kasyifu inkishafan taman. Siapa dia? Kita sifat apa? Yang kasyifu inkishafan taman mutlaqan. Bila lupa ni Syarqawi. Apa nama sifat sama kan? Sifat sama, basar, kalam, semua inkishafan. Tapi pasal apa pada kata lagu tu? Sifat-sifat idrak yang nyata dengan dia, sifat idrak tu yang dengan dia tu nyata sesuatu. Kalau gitu kudrat adakah termasuk dalam inkishaf? Iradat masuk inkishaf ke? Kudrat takluk dia taksir. Iradat takluknya taksis. Macam mana inkishaf ni? Macam mana Ajak? Mampu ni, sanggup ni. Nak urai belah mana? Pak Long ni kata, nak urai belah mana? Ni kan baca Salbi Sakatui. Nak urai belah mana? Ni nak urai belah mana? Yang dengan dia nyata sesuatu. Dengan apa? Dengan semua sifat idrak tu. Kalau semua sifat idrak, hayat bukan idrak. Hayat bukan idrak. Pasal hayat tak ada takluk. Yang ada takluk, itu dipanggil idrak. Masalah dia, inkishaf ni mai ikut mana? Ni yang kata Panai ni bahasa dia penting lah. Bahasa dia orang ngaji dengan dia yang boleh faham. Tu mana Ajak? Apa dah? Ngaji dah kan ni kan? Yang nyata suatu, yang dengan dia nyata suatu. Ni umum ni, habis ke semua ni. Cikgu, macam mana? Ada topik tak? Ya. Kemudian dengan sifat itulah Inkishaf. Habis. Baik. Asalnya sifat yang inkishafan yang kasyifu inkishafan taman ialah sifat apa? Sama, basar, ilmu. Sama, basar, ilmu. Itu orang panggil inkishaf. Yang dengan dia tu. Tapi main ikut mana kudrat? Tu nak fikir tu. Habis? Ya, kudrat. Adakah dia termasuk dengan dalam sifat idrak? Tapi kudrat dia termasuk dalam sifat makni yang disahkan oleh sifat ayat. Betul tak? Berarti secara umumnya sifat kudrat iradat itu termasuk dalam sifat idrak. Macam mana boleh termasuk sifat idrak? Sedangkan dia bukan yang kasyifu inkishafan taman. Sifat-sifat idrak yang dengan dia nyata suatu. Ni betul dhabit tu. Sebab apa? Yang kasyifu ialah 3 sifat ni.
Tapi bila kata yang mengesahkan pada kira-kira akal, bagi zat akan bahawa bersifat ia dengan sifat-sifat idrak. Adakah menafikan sifat kudrat iradat? Tak. Dia tak nafi. Kalau nafi ikut dia jadi Syiah pula. Dia tak nafi. Adakah terkeluar sifat kudrat? Adakah terkeluar sifat iradat? Tak. Kerana berbeza pada pengkhususan takluk. Sebab tu dalam bahasan takluk, kata Ustaz Noh, sebelum kita masuk mengaji takluk, kita kena kenal berapa perkara? 3 ke 4? 3, 4 gitu lah. Yang pertama, nama takluk. Yang kedua, kelakuan takluk. Yang ketiga, tempat takluk. Ni penting, dobit tu. No? Penting. Jadi kalau gitu, yang kasyifu nyata ni, adakah takluknya kudrat yang kasyifu? Takluk kudrat taksir. Adakah takluk iradat tu yang kasyifu? Tak. Takluk iradat taksis. Jadi, maka sifat idrak itu ialah yang kasyifu inkisyafan taman bila jahlin, apa dia? Iaitulah ilmu. Bila apa, kalau istilah sifat sama tu makna tidak sama tidak terdahulu, sama nyata sifat sama dengan tidak terdahulu, tidak tersembunyi, tidak berdinding. Nyatanya sifat pelihat tidak tersembunyi dan tidak berdinding. Nyatanya sifat ilmu tidak mendahului jahil. Maka itulah orang panggil yang kasyifu inkisyafan taman mutlaqan. Tu. Habis. Kenalah tu cikgu. Terima kasih. Dengan sifat-sifat idrak yang dengan dia sifat idrak nyata satu. Kalau gitu kudrat tak masuk ke? Kudrat masuk. Tapi tak masuk dalam khusus ni. Kalau kita baca sekali lalu nampak umum lah. Kita apa nak nampak umum sekali. Tapi dah. Sebab nyata. Siarul kalam tu penting. Sebab tu lorat Jawi, walaupun kitab tu kitab Jawi, sama saja siarul kalam dia. Lafaz yang menunjukkan atas makna. Siarul kalam yang mengesahkan, yang dengan dia nyata suatu. Dan sifat-sifat ma'ani yang terhenti atas idrak. Dan sifat-sifat ma'ani yang terhenti atas idrak. Baca dulu lah. Dan sifat-sifat ma'ani yang terhenti atas idrak dengan makna tiada membenar akal akan bahawa bersepakat zat dengan satu sifat daripada sifat-sifat ma'ani yang tersebut itu, melainkan apabila ada padanya ini sifat, maka ia dengan dikira-kirakan dia bagi Allah Ta'ala seolah-olah syarat bagi ada sifat-sifat ma'ani yang tersebut. Borong sekali. Kudrat iradat. Nampak? Kalam. Borong sekali. Tapi pengkhususan sirarul kalam nyata berbalik pada khususnya sifat idrak. Nampak? Dan sifat-sifat ma'ani yang terhenti atas idrak. Apa rahsia Panain dia khusus sifat idrak? Ada tulis rahsia ada tak cikgu? Ada tak dhabit rahsia? Dan sifat-sifat ma'ani yang terhenti atas idrak, maknanya apabila kudrat itu mengadakan sesuatu mesti dengan ilmu idrak. Kau tahu betul? Dan sifat-sifat ma'ani yang terhenti atas idrak. Apa dia? Sifat-sifat ma'ani yang terhenti atas idrak. Idrak pun sifat ma'ani juga. Mana sifat ma'ani? Kena tulis seperti kudrat. Kenapa? Apa sahaja kudrat tak boleh lari daripada ilmu.
Apa saja kudrat, mai ikut takluk kudrat sama, mai ikut takluk kudrat basar. Kenapa? Kudrat dia takluk pada perkara yang ada. Maka sama basar takluk kudrat, takluk bila mungkin. Mungkin ni realiti mungkin mawujud. Bila mawujud sifat dia wujud. Maka apabila wujud sesuatu itu, boleh lari tak sama? Boleh lari tak basar? Tak. Duduk dalam sama Allah, duduk dalam basar Allah, duduk dalam ilmu Allah. Lagu tu. Gitu. Kau jaga tu. Itu dobit tu. Dan sifat-sifat makna yang terhenti atas idrak dengan makna tiada membenar akal. Sifat-sifat makna seperti apa? Kudrat, seperti iradat. Kudrat takluknya taksir, iradat takluknya taksis. Semua tu sifat-sifat makna terhenti atas idrak. Apa makna terhenti atas idrak? Bila Allah ada sifat hayat, maka Allah wajib bersifat dengan sifat idrak. Gitu asalnya. Bila Allah ada sifat hayat, Allah wajib bersifat dengan sifat idrak. Apa sifat idrak? Sama, basar, ilmu. Bila Allah Ta'ala ada sama, bila Allah ada basar, bila ada ilmu iradat, ilmu kudrat. Bila ma ilmu, taksirnya kudrat, taksisnya iradat, maka sama basar. Tu sama basar. Allah Ta'ala tahu belakang. Wa huwa sami'ul alim. Habis tahu belakang. Dengan makna tiada membenar akal. Akal kita tak boleh menolak. Hati yang sempurna tak akan tolak. Akan bahawa bersepakai, yakni bersifat zat dengan satu sifat daripada sifat-sifat ma'ani. Ini umum. Bila dia sebut idrak, maka khusus taksis. Lafaz dia campur. Lafaz dia campur. Sifat-sifat ma'ani. Itu umum. Sifat-sifat ma'ani yang tersebut itu melainkan apabila ada padanya, pada zat Allah Ta'ala ini sifat, yakni sifat hayat lah, maka ia dengan dikira-kirakan dia, yakni dikirakan pada ta'akul akal kita. Kita renung, kita fikir, sungguh tak boleh tolak. Kita i'tiqad jazam terus wajib bagi Allah. Bagi Allah ni mana bukan wajib tu, bagi Allah. Ni kata tabik makan tuan ni. Maka ia dengan dikira-kirakan dia bagi Allah Ta'ala seolah-olah syarat bagi ada sifat-sifat ma'ani. Sifat ayat tu lah, seolah-olah syarat bagi ada sifat ma'ani. Seolah-olah lah, bukan hakikat. Kalau hakikat ada taqaddum, ada ta'akhur, punah lah zat Tuhan tu. Zat Tuhan ni tak punah apa, punah i'tiqad kita. Betul tak? Jadi kalau kita i'tiqad kata pada hakikat dia macam tu, kena taqaddum sifat hayat. Jadi ada taqaddum, bila ada taqaddum ada ta'khur, tarkib pula. Tarkib pula. Maka syarat di sini bukan syarat hakiki, tapi syarat lafzi saja. Lughawi lah. Syarat lafzi lah. Seolah-olah syarat bagi ada sifat-sifat ma'ani yang tersebut itu. Maka bukannya syarat pada wujud, yakni pada ada sifat-sifat ma'ani tu. Kerana wujud sekalian sifat ma'ani tidak bermula, maka tidak tahakkuk. Tidak, sifat-sifat ma'ani tidak bermula. Ni orang panggil apa? Azalun. Tidak bermula ni. Tidak bermula ni orang panggil azalun. Kerana wujud sekalian sifat-sifat ma'ani tidak bermula. Inilah dipanggil dalam istilah nama azalun. Kerana azalun tu la yang qati'u. Kalau la yang qati'u ada mula, maka tidak tahakkuk, tak cerak. Maka tidak tahakkuk dahulu salah satunya atas yang tinggal, seperti tahakkuk dahulu syarat atas masyrut tu. Dia apa nak bahasa dia. Hanya pada tasdik akal jua. Boleh faham kot noh. Maka bukannya syarat pada wujud. Kerana wujud sekalian sifat ma'ani tidak bermula. Tak tu. Maka tidak tahakkuk dahulu salah satu tak boleh pakai ni. Kata ada salah satu dulu atas yang lain, mana boleh.
Seperti tahakkuk dahulu atas syarat atas masyrut. Nak orang panggil apa? Nak sabit syarat kena sabit masyrut. Nak ada syarat terhentinya sesuatu di atas syarat, maka tidak berlaku masyrut melainkan terhentinya di atas syarat. Seperti tahakkuknya syarat atas masyrut. Bila ada syarat barulah ada masyrut. Bukan lagu tu. Bila ada hayat barulah ada sama. Tak boleh gitu. Itu tarkib. Dia jadi baharu balik. Hanya syarat pada tasdik akal jua, tu dia. Hanya syarat kita nak jadi orang yang makrifah saja. Tu. Kemudian katanya, dan bukanlah hidupnya Allah Ta'ala itu dengan roh. Wallahu a'lam. Tu. Dobik makan tuan lama banyak. Dobik makan tuan. Driver pun dia kena bagi ni sungguh lah. Driver tu lama tak kena abang lah. Kita boleh bincang. Boleh insyaAllah. Kemudian katanya, dan bukanlah hidupnya Allah Ta'ala dengan roh. Wallahu a'lam. Astagfirullah.